Fasa 2 PPN di 5 negeri bermula Isnin ini, nilai ambang berjaya dicapai. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Perlis Kelantan, Perak, Pahang dan juga Terengganu beralih ke Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula Isnin ini dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan nilai ambang di negeri-negeri berkenaan yang telah berjaya dicapai. Kelonggaran diberi termasuk kebenaran beroperasi bagi sektor perdagangan, perniagaan, aktiviti kesihatan, keagamaan, pekerjaan dan mahkamah. Sektor perdagangan dan pengedaran yang dibenarkan termasuk kedai buku dan alat tulis, komputer dan alat telekomunikasi, barang elektrik, cuci kereta dan gunting rambut. Bagi pergerakan rentas daerah dan negeri masih tidak dibenarkan kecuali bagi guru sekolah dan pelajar yang mengikuti kelas peperiksaan serta pasangan jarak jauh. Kita membenarkan rentas negeri dan daerah kepada pasangan jarak jauh, tetapi di dalam kes-kes kecemasan dan keperluan khas dengan kelulusan polis Diraja Malaysia ataupun PDRM. Kecemasan kita tahu, tapi kes-kes khas, misalnya isteri nak melahirkan. Kapasiti pekerja bagi perkhidmatan perlu dan sektor swasta dinaikkan ke 80%. Aktiviti sukan dan rekreasi pula melibatkan secara individu sahaja dan tiada sentuhan fizikal dengan mematuhi penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 2 meter. Aktiviti agama termasuk SOP masjid dan jumlah jemaah yang dibenarkan pula tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Beliau mengumumkan perkara itu pada sidang media bersama Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. 3 indikator perlu dipatuhi bagi membolehkan peralihan kepada Fasa 2 PPN iaitu purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes, kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU pada para sederhana dan kadar vaksinasi bagi populasi yang telah menerima 2 dos lengkap mencapai 10%. Tempoh 3 bulan akan datang adalah satu tempoh kritikal dan mencabar dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK apabila Malaysia akan menerima bekalan vaksin melebihi 12 juta dos bulan ini. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK, Hari Jamaluddin menjelaskan lebih banyak pusat pemberian vaksin akan dibuka selain menambah tenaga kerja kesihatan dan sukarelawan. Seperti diumumkan sebelum ini, Malaysia akan mula menerima bekalan dos vaksin dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai perbandingan, jumlah vaksinasi yang telah dicatatkan semenjak PIK bermula pada Februari yang lalu adalah sekitar 8 juta dos. Tetapi bagi bulan Julai ini sahaja, kita bakal menerima bekalan vaksin lebih daripada 12 juta dos. Sudah pasti bulan Julai akan menjadi tempoh yang genting buat PIK apabila kapasiti pemberian vaksin ditingkatkan di seluruh negara. Khairy turut memaklumkan Malaysia telah menerima sumbangan 1 juta dos vaksin AstraZeneca dari Jepun dan dalam tempoh terdekat akan menerima sumbangan vaksin dari Amerika Syarikat dan China. Selain itu, usaha giat sedang dilakukan bagi memastikan vaksin CanSino yang telah ditempah Malaysia dapat dihantar pada bulan ini. Khairy Jamaluddin juga menjelaskan PIK tidak akan meminggirkan golongan kurang upaya OKU dan bagi memudahkan golongan tersebut, pusat PPV secara pandu lalu serta PPV khas untuk golongan kurang upaya penglihatan telah dibuka. Kita juga tidak sesekali meminggirkan golongan kurang upaya OKU dalam program ini. Pusat pemberian vaksin atau PPV secara pandu lalu serta PPV khas
bagi golongan kurang upaya penglihatan telah dibuka bagi memenuhi keperluan golongan ini. Kita juga telah mengeluarkan garis panduan baru buat wanita mengandung serta ibu menyusu dan ramai daripada mereka telah pun menerima janji temu serta divaksin. Jawatan Kuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia memutuskan ibadah korban dibenar untuk dilaksana termasuk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Bagaimanapun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata ia perlu mengikut 3 pilihan SOP yang diwartakan Majlis Keselamatan Negara di samping nasihat daripada mufti setiap negeri. Bila SOP korban, kita juga mesti meraihkan satu situasi yang berlaku ketika mana hampirnya menjelang korban. Cuma kita mengharapkan apa yang kita telah buat itu dapat dilaksanakan dengan baik. Cuma saya juga mengambil pandangan bahawa pertama isu ini di bawah Majlis Agama Islam masing-masing negeri ataupun buat bidang kuasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku negeri masing-masing. Perkara yang pertama dari sudut muzakarah fatwa kebangsaan, kita semua bersetuju membenarkannya. Beliau menyatakannya pada program serahan sumbangan inspirasi prihatin Yapim dan Food Bank Yapim 3.0 di Port Dickson. Sebanyak 6,658 jangkitan baru COVID-19 dilaporkan, berkurangan sedikit berbanding 6,982 semalam. Jumlah kes sembuh pula 5,677. Kes kematian baru pula melonjak ke 107 kes menjadikan keseluruhan 5,434. Dan berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sebanyak 19 kluster baru dilaporkan, 16 daripadanya merupakan kluster tempat kerja dan 2 lagi melibatkan kluster 1 pusat tahanan manakala 2 kluster komuniti. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan jumlah kluster aktif sebanyak 871 kluster. Di Selangor, kluster industri Seri Kembangan mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 144 individu dikesan positif hasil saringan 678 individu. Manakala di Sarawak pula, kluster Jalan Haji Taha mencatatkan kes kedua tertinggi dengan 121 kes positif. 2 kluster komuniti pula dilaporkan masing-masing di Kelantan dan Kedah. Selain itu, kluster Pagar Terbedu pula merupakan kluster pusat tahanan dikenal pasti di daerah Terbedu dan Serian di Sarawak. KKM turut melaporkan sebanyak 2,030 kluster di Isytihar tamat. Hospital Kuala Lumpur HKL menjelaskan mengenai isu kekurangan katil pesakit di HKL yang melibatkan 2 pesakit yang tular baru-baru ini. Menurut mereka, penggunaan katil pada masa ini adalah meningkat berikutan terdapat pertambahan penerimaan kes COVID-19 dan kebanyakan kes adalah pada tahap 4. HKL melalui satu kenyataan berkata perancangan terhadap pengurusan katil sentiasa diteliti di mana penggunaan katil hanyalah mengikut keperluan semasa. HKL juga telah menangguhkan kes-kes pembedahan elektif sejak Disember 2020 bagi memberi keutamaan kepada kes-kes kecemasan yang lebih memerlukan penggunaan katil. Berkenaan laporan terdapat kekangan kapasiti katil serta para petugas yang tidak mencukupi di Intensive Care Unit ICU, penggunaan katil pada masa ini adalah berada di tahap sangat tinggi.
Alat-alat perubatan seperti oksigen, katil dan lain-lain sentiasa berada di dalam perancangan dan permintaan kepada pihak pembekal mengikut keperluan semasa. Selain itu juga, tenaga kerja di ICU turut dibantu oleh petugas yang juga merupakan kaki tangan yang bertugas di wad-wad biasa serta klinik di HKL. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bertemu kembali. Sebanyak 3,379 daripada 4,267 aduan yang diterima Kementerian Sumber Manusia menerusi aplikasi Working for Workers WFW telah diambil tindakan setakat 1 Julai lalu. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Awang Hashim, 164 aduan lagi dalam proses pengesahan kebenaran laporan, 616 aduan menunggu pemeriksaan dan 108 aduan menunggu pengesahan. WFW yang mana saya memakai jaket yang berlambangkan, ini kita beri peluang kepada semua pekerja, semua sektor untuk membuat aduan di atas apa yang telah mereka terima ini, seperti ketidakadilan, gaji, penindasan dan juga majikan tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan untuk memberi perlindungan kepada pekerja-pekerja mereka. Jelasnya, aduan majikan tidak membenarkan pekerja bekerja dari rumah kekal paling tinggi sebanyak 1,878 kes, diikuti masalah bayaran gaji 1,013 kes dan 308 kes potongan upah tidak mengikut undang-undang. Beliau berkata demikian semasa menyertai operasi pematuhan Akta 446 dan SOP PPN Fasa 1 di Johor Bahru, Johor. Penduduk Hulu Terengganu kini boleh menikmati jaringan telekomunikasi lebih baik selepas 3 menara komunikasi yang dibina beroperasi sepenuhnya. Menara yang dibina di 3 lokasi iaitu di Kolej UTEK, Kampung Kepah dan Kampung Macang itu telah beroperasi sepenuhnya pada 31 Mei lalu dengan liputan 4G. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui satu kenyataan, pembinaan menara-menara berkenaan di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela akan memanfaatkan lebih 3,000 penduduk di kawasan menara tersebut. Pembinaan menara-menara itu juga membantu meningkatkan taraf hidup penduduk setempat selain mempersiapkan penduduk berhadapan dengan era digital yang semakin mencabar. Selain itu, guru dan pelajar sekolah juga dapat melaksanakan dan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan lancar dan berkesan. Sebanyak 7 kompaun dikeluarkan sepanjang pemeriksaan op patuh yang dijalankan pada 2 Julai 2021 di Terengganu. Kompaun dikenakan terhadap pelbagai kesalahan yang digariskan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Menurut kenyataan dikeluarkan Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa, antara kesalahan yang dikesan dalam operasi berkenaan melibatkan gagal melaksanakan penjarakan fizikal menerusi penandaan lokasi dikenakan kompaun sebanyak RM10,000 di daerah Kemaman. Manakala di daerah Marang, majikan sebuah premis turut dikenakan kompaun RM10,000 kerana gagal memastikan pekerja mendaftar masuk dan menulis suhu di dalam buku pendaftaran.
Sementara itu, sebanyak 5 kesalahan melibatkan individu pekerja gagal mendaftar masuk ke premis tanpa mengimbas kod MySejahtera dan tiada buku daftar masuk ke premis. Kesalahan tidak memakai pelitup muka di tempat kerja pula hanya satu kes dikenakan kompaun. Nilai kompaun untuk kelima-lima kesalahan berkenaan dikenakan sebanyak RM1,500 setiap satu. Di Kuching, sebuah pusat hiburan di Jalan Song di kompaun kali ketiga dalam operasi patuh pemerkasaan pemantauan SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Asmun Bajah, pusat hiburan itu pernah dikenakan kompaun 2 kali atas kesalahan beroperasi lebih masa selain tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Seramai 9 individu berumur lingkungan 19 hingga 32 tahun dikenakan kompaun RM2,000. Manakala pemilik premis terbabit dikenakan kompaun RM10,000. Disebabkan kesalahan itu, polis akan mencadangkan pembatalan lesen premis perniagaan terbabit kepada pihak berkuasa tempatan kerana premis berterusan ingkar peraturan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Sejak patuh dilancarkan, sebanyak 11 kompaun telah dikeluarkan melibatkan 2 premis dan 31 individu dan jumlah keseluruhan kompaun yang dikeluarkan setakat ini adalah sebanyak RM64,000. Tambahan dana RM300,000 yang diperuntukkan kerajaan bagi program bantuan bakul makanan dilihat sebagai satu inisiatif yang baik. Ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata ia diharap dapat membantu lebih ramai individu yang terkesan dengan pelaksanaan PKP 3.0. Menurutnya, sejak PKP 3.0 dikuatkuasakan, pihaknya telah mengagihkan lebih 25,000 set kotak makanan kepada golongan memerlukan dalam Parlimen Tambun. Ini termasuk bekalan barangan basah antara 50 tan ayam, 20 tan ikan dan 40 tan sayur-sayuran. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ipoh. Pada masa sama, beliau berharap setiap lapisan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa dapat terus dibantu dalam tempoh mencabar ini. Bantuan bakul makanan pemulih yang diagihkan menerusi kawasan parlimen di seluruh negara merupakan langkah proaktif kerajaan agar tiada keluarga atau individu terputus bekalan makanan. Keprihatinan demi menjaga kebajikan rakyat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 ketika ini mendapat reaksi positif. Di Melaka, orang ramai menyambut baik bantuan itu dan berharap ia dapat diedarkan secepat mungkin kerana mereka yang memerlukan. Pemberian bakul makanan oleh kerajaan menunjukkan kerajaan prihatin terhadap golongan-golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini, terutama kepada seluruh rumah seperti saya yang sebenarnya memberi bantuan dan melegakan bahu kami untuk menyediakan keperluan asas untuk kepada keluarga kan. Pada pandangan saya mengenai perancangan program bakul makanan ini adalah satu inisiatif yang baik untuk membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 bagi meneruskan kelangsungan hidup supaya tiada bekalan makanan yang terputus. Pada pandangan saya tentang perancangan bantuan bakul makanan adalah satu inisiatif dalam memastikan rakyat yang terkesan akibat pandemik agar tidak terputus bekalan makanan. Dalam tempoh PKP, rakyat susah untuk keluar bagi mendapatkan bekalan makanan. Inisiatif ini adalah salah satu usaha keprihatinan kerajaan. Perdana Menteri Tan Sri Widin Yassin sebelum ini mengumumkan penyaluran dana RM300,000 untuk bantuan bakul makanan pemulih kepada 222 ahli parlimen. Campuran rembia menyantuni petugas Barisan Harapan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKP di Taman Mewah Kelema Alu Gajah dengan sumbangan 100 pek makanan. Jelas Adun Rembia Datuk Muhammad Jalani Khamis, inisiatif itu sebagai penghargaan penat lelah mereka sepanjang PKPD yang dilaksana hari ini sehingga 16 Julai depan. Tapi hari ini kita khususkan untuk beri pada petugas. Jadi kita dapat anggaran bahawasanya ada 100 orang petugas yang bekerja dan kita nak bagi pasal amil ni kita kena jaga dalam Islam.
Beliau yang juga Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Melaka ditemui selepas menyampaikan sumbangan berkenaan di bilik gerakan PKPD Taman Mewah di Kelemak. PKPD Taman Mewah membabitkan kira-kira 60 petugas barisan hadapan setiap hari termasuk polis, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Kesihatan Negeri, Angkatan Pertahanan Awam, Rela serta pejabat daerah dan Tanah Alur Kaca. Sementara itu, sehingga semalam 60 kes positif COVID-19 dilaporkan di kawasan PKPD itu daripada 898 penghuni keseluruhan. Kebanyakannya merupakan pekerja asing yang bekerja di kilang-kilang kawasan sekitar. Pihak berwajib sedang melaksana saringan besar-besaran bagi mengawal penularan di lokaliti itu. Melaporkan realiti. Menjelajah setiap lokasi. Memaparkan yang terkini dan sahih. Mengisi wacana padat. Merungkai persoalan rakyat. Berita wilayah, faker dan berwibawa. Perkembangan hoki negara, Presiden Konfederasi Hoki Malaysia Datuk Seri Subhan Kamal mengesahkan saingan TNB Liga Hoki Remaja 2021 akan berlangsung Disember ini dan menurut beliau kejohanan itu akan menjadikan platform pemilihan pemain kebangsaan bagi kempen Piala Dunia Remaja 2023. Kami akan melihat bahawa ini adalah permulaan di mana kita hendak mengadakan satu liga yang mantap, liga yang akan dapat disaingi oleh semua pemain-pemain remaja hoki di tanah air. Kerana perkara ini adalah cukup penting untuk kami memilih dan mengasah bakat untuk kami ada satu pasukan hoki negara yang kuat yang mampu bersaing dengan gergasi-gergasi dunia pada tahun 2023. Pada semalam, Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH mengumumkan Malaysia dipilih sebagai tuan rumah bagi penganjuran Piala Dunia Remaja 2023. Penyertaan Malaysia pada Sukan Olimpik kali ini luar biasa dan ini dapat dilihat menerusi jumlah atlet bertanding yang menyaksikan 60% terdiri daripada atlet wanita sekaligus paling ramai berbanding penyertaan di Rio 2016. Dan bukan itu sahaja, daripada 30 yang tersenarai, 13 daripadanya bakal membuat penampilan kali pertama di pentas Olimpik. Ratu Terjun Negara Leong Mun Yi mencatat sejarah penyertaan terbanyak bagi atlet wanita di Sukan Olimpik dengan 5 penyertaan iaitu Sydney pada tahun 2000, Athens 2004, Beijing 2008, London 2012 dan Tokyo 2020. Memang bukan senang untuk qualify untuk Olimpik sebab sebelum ni untuk acara saya cuma top 3 yang qualify untuk World Championship dan untuk World Cup 4 kota lagi. So saya rasa apa-apa kita kena konsisten lah, and then memang kena usaha lah, kena usaha. Bila buat satu kena serius, kena usaha. Bagi acara berbasikal jago negara Muhammad Azizul Hasni Awang, Olimpik Tokyo akan menjadi penampilan kali keempat beliau selepas Beijing, London dan Rio 2016. Macam semua orang tahu, seluruh Malaysia, rakyat Malaysia pun memang meletakkan harapan untuk saya membawa pulang pingat emas. Jadi saya antara salah satu apa panggil macam gold medalist contender lah kan, harapan Malaysia. Jadi saya pun memang ambil pikul tanggungjawab tersebut. Saya ambil harapan tersebut. Saya akan cuba berusaha keras, akan cuba sebaik mungkin.
Baiklah saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan saksikan dua lagi perlawanan suku akhir Euro 2020 antara Republik Czech menentang Denmark, diikuti Ukraine lawan England di TVOK dan TV1 sebentar saja lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.